وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا ونستغفرك يا حي يا قيوم. صل وسلم عدد علمك على عبدك ورسولك وحبيبك سيد المعصوم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأهل محبته وأصلح شؤون الأمة وفرج عنا الهموم والغموم يا حي يا قيوم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمتي سيدنا محمد. اللهم اجبر عن أمتي سيدنا محمد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. InsyaAllah malam ini kita sambung pembacaan kitab Tanbihul Ghafilin dan kita sampai pada muka surat yang ke-26. Maka jika dikata orang makrifat itukah yang terlebih baik ataupun ilmu? Makrifat adalah seseorang itu benar-benar mengenal Allah. Ada ulama mengatakan makrifat itu dia memandang Allah dengan pandangan mata hati. Ada yang mengatakan makrifat itu adalah seseorang itu memahami apa yang berkaitan dengan af'al Allah, perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Maka banyak perbahasan mengenai makrifat, dan makrifat itu adalah tanda seseorang itu dekat dengan Allah, dan seseorang itu dikatakan benar-benar mengenal Allah. Tanda dia adalah makrifat itu adalah orang yang takut kepada Allah. Maka sesiapa yang tidak ada takut kepada Allah, maka tidak ada makrifat baginya. Kenapa manusia itu melakukan maksiat? Kerana tidak ada takut. Mana mungkin orang yang melakukan maksiat itu bermakrifat kepada Allah? Maka orang yang bermakrifat kepada Allah ialah orang yang mengenal Allah, sehingga mendatangkan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Al-Imam Al-Ghazali menyatakan takut at-taqwa itu yang qasimu ila salasati aqsam. Ada tiga. Yang pertama al-khasyatu wal-haibatu ila Allah, merasa takut, merasa gerun dan takut kepada Allah. Yang kedua imtisalu awamirihi wa jatinabu nawahihi sirran wa alaniyah, yakni melaksanakan perintah Allah dan juga meninggalkan larangan Allah, sama ada secara terang-terangan ataupun tersembunyi. Dan yang ketiga al-tanzihul qulub, yakni penyucian hati, bizikrillah, dengan berzikir kepada Allah, wa taubah ilallah, dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut zikir dan taubat? Kerana zikir dan taubat itu mendatangkan khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan bahawa mana lebih afdal, makrifat ataupun ilmu? Ada orang yang pandai membahaskan ilmu dengan pelbagai-bagai perbahasan, boleh membaca kitab begitu banyak fasih, namun tidak bermakrifat kepada Allah. Tetapi ada orang yang mungkin tidak mampu untuk menghuraikan kitab, tidak mampu berbahas, tetapi merasa takut kepada Allah Ta'ala. Cuba kita tengok, kita buat perbandingan mengenai kisah ini. Siapa mengenai Imam Asy-Syafi'i bersama dengan Syaiban Ar-Ra'i. Syaiban Ar-Ra'i penggembala kambing. Dia hanyalah penggembala kambing sahaja. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i maklum, orang yang luas ilmu pengetahuannya. Tetapi ketika mana Imam Syafi'i bertemu dengan Syaiban Ar-Ra'i, maka Imam Syafi'i mengambil Syaiban itu penggembala kambing sebagai gurunya. Kenapa diambil penggembala kambing sebagai gurunya? Dia hanya penggembala kambing sahaja. Ya, tetapi dia lebih bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mana Syaiban Ar-Ra'i berada, Imam Syafi'i bersama dengan Syaiban Ar-Ra'i, maka Syaiban boleh mengarah Imam Syafi'i. Ya Syafi'i, pergi ke sana, pergi. Ya Syafi'i, ambil itu. Dia pun pergi ambil. Begitu Imam Ahmad rasa hairat. Macam mana Imam Syafi'i dengan Syaiban macam budak-budak, disuruh, diperintah sahaja, sedangkan dia seorang ulama, Imam Syafi'i. Maka Imam Ahmad merasa hairan. Maka Imam Syafi'i mengatakan, kamu tidak mengenali siapa dia Syaiban. Kalaulah kamu duduk dengannya, nasai kamu akan dapat mendengar kalam-kalam hikmah darinya. Tidak dia berkata kecuali mengeluarkan kalam-kalam hikmah, mutiara-mutiara ilmu. Maka didatangkan Syaiban ini, Imam Syafi'i bawa Imam Ahmad Ibn Hanbal bertemu dengan Syaiban. Kata Imam Syafi'i, ini guru saya Syaiban Ar-Ra'i, penggembala kami, ini guru saya. Kamu bertanyalah kepada dia. Apa yang kamu nak tanya?
Ahmad kata ini penggembala kambing. Nak tanya apa? Penggembala kambing. Nak tanya hukum tinggi-tinggi. Tanya salah mudah-mudah sudah. Bagaimana kalau orang tu sembahyang, dia ragu-ragu 3-4. Bagaimana sembahyangnya? Katanya Syaiban ada 2 mazhab. Mazhab aku dan mazhab kamu. Ada 2 mazhab kata Imam Ahmad. Mazhab aku macam mana, mazhab kamu macam mana? Mazhab aku ni mazhab Imam Ahmad dan mazhab Imam Syafi'i. Kerana dia belajar dari Imam Syafi'i. Dan mazhab kamu, mazhab Syaiban macam mana? Katanya Syaiban, ada pun mazhab kamu 3-4, maka dia ambil 3. Kerana 3 itu yakin, 4 itu ragu. Dalam satu kaedah, al-yakinu la yuzalu bisyak. Yakin tidak dapat dihilangkan dengan syak. Maka pegang yakin. Maka tambah 1 rakaat dan sujud sahwi. Itu mazhab kamu. Katanya. Kata Imam Ahmad, dan mazhabmu? Ada pun mazhab aku. 3-4 itu sembahyangnya tidak sah. Tidak sah kerana lalai kepada Allah Ta'ala. Maka terkejut Imam Ahmad Ibn Hanbal. Perbahasannya ialah mengenai pandangan mata hati. Pandangan dia duduk di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bermakrifat tidak semestinya mempunyai ilmu dari segi zahir yang luas. Tetapi orang yang bermakrifat ini ilmu batinnya ataupun mengenai ilmu mengenai Allah itu lebih luas. Dan mata hati orang-orang yang bermakrifat itu begitu memandang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa maksudnya? Maksudnya orang yang bermakrifat ini hati sentiasa takut kepada Allah, sentiasa musyahadah dan juga muraqabah. Apa maksud musyahadah? Duduk di mana-mana rasa melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Duduk di mana-mana rasa diperhati oleh Allah Ta'ala. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadat seolah-olah kamu melihat Allah, dan kalau tidak, kamu ini tidak melihat Allah, kamu merasakan kamu diperhati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini orang yang antara sifat yang ada makrifat. Mana lebih utama, makrifat ataupun ilmu? Ilmu yang tidak bermakrifat. Maka jawabnya iaitu makrifatlah yang lebih utama. Makrifat lebih utama, lebih baik, tetapi makrifat itu tiada hasil, tiada mendapat ia melainkan dengan ilmu. Maka nak dapat makrifat dengan ilmu, nak mengenal Allah dengan ilmu. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma ma'an fa alaihi bil ilmi. Nak dunia kena ada ilmu, nak akhirat betul-betul kena ada ilmu, nak dunia dan akhirat kena ada ilmu. Maka nak mencapai makrifat betul-betul mengenal Allah Ta'ala mesti berdasarkan kepada ilmu. Maka ilmu itu penting, makrifat lagi penting, tapi tidak akan mencapai makrifat kecuali melalui ilmu. Maka bagaimana nak mencapai makrifat? Kena belajar ilmu. Hingga dikatakan semua orang itu binasa kecuali yang belajar. Yang belajar itu binasa kecuali yang beramal. Yang beramal itu binasa kecuali ikhlas. Yang ikhlas itu tidak selamat kecuali takwa. Kecuali bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka mana lebih utama? Yang lebih utama itu adalah makrifat. Namun tidak akan mencapai makrifat itu kecuali dalam keadaan ilmu. Maka dalam perbahasan kitab ini, makrifat itu bermakna takwa kepada Allah. Dalam kitab hikam perbahasannya lain pula. Tapi dalam kitab ini Tanbih wal Filim bermaksud takut kepada Allah. Bermakna ada ilmu dengan ada makrifat. Orang yang ada makrifat itu lebih afdal. Orang yang ada hati rasa takut kepada Allah itu lebih afdal daripada orang yang kuat sungguh ibadat tetapi tidak rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka merasa takut kepada Allah itu takwa itu amalan yang besar. Amalan yang besar, sehingga orang yang sentiasa takut itu dikira orang yang sentiasa beribadah kepada Allah. Nabi SAW bersabda, ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Maka berada ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Di mana saja kamu berada bertakwa. Apa maknanya? Di mana saja kamu berada kamu ingat kepada Allah. Di mana saja kamu berada kamu akan melakukan kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan.
Dan di mana saja kamu berada, hati kamu ingat dan kamu dalam keadaan tidak lalai kepada Allah Ta'ala. Namun manusia ada kala dia lalai, ada kala dia ingat. Maka ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'ata hasanata tamhuha. Kalaulah kamu jatuh kepada maksiat wa atbi'i sayyi'ata hasanah, maka ikutilah kejahatan tadi dengan kebaikan. Apa kata ulama? Kata kalau di tempat itu kamu buat maksiat, maka di tempat itu juga kamu buat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dia kata kalau kamu duduk di tempat itu, kamu ini mencela orang. Sebagai contoh, kamu mencela orang, maka kamu duduk di tempat itu, kamu berzikir kepada Allah, supaya tempat itu nanti dekat negeri akhirat terpadam untuk menjadi saksi di atas kejahatan kita. Maka demikianlah. Dan dikatakan hasanah itu, wa atbi'i sayyi'ata hasanah, kamu ikutilah kejahatan tadi dengan kebaikan. Kebaikan yang macam mana? Tamhuha, kebaikan yang menghapuskan kejahatan. Jadi kalaulah kita menyatakan buruk pada orang itu, kita bercakap yang mendatangkan dosa setengah jam, kalau boleh nak berzikir sejam atau 2-3 jam. Kenapa? Nak tamhuha, nak menghapuskan di atas kesalahan yang telah kita lakukan itu. Maka dikatakan di sini bahawa mana lebih afdal? Yang lebih afdal itu makrifat, kerana makrifat yang dimaksudkan itu adalah takut kepada Allah Ta'ala. Dan firman Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kerana sesungguhnya hamba Allah yang takut kepada Allah itu ulama. Barisnya innama yakhshallaha. Kalau you baca innama yakhshallahu, bermakna Allah takut. Allah takut ulama. Kalau dibacanya bertukar baris, innama yakhshallaha, sesungguhnya hanya saja yang takut akan Allah daripada hambanya adalah ulama. Daripada segala hambanya adalah ulama. Maka berdasarkan ulama ini, orang bahas ulama apa ini, maka katanya ulama tauhid, ada kata tidak ulama fiqh, ada kata tak ulama tasawuf. Maka ada menyatakan kebanyakan memegang innama yakhshallahu min ibadihi ini ada ulama tasawuf. Kebanyakan mengatakan demikian kerana bab takut-takut ini dari segi bab ilmu tasawuf. Namun demikian, dan bagaimana dengan fiqh, bagaimana dengan tauhid? Ulama dahulu, semua ulama memahami ilmu tauhid. Kalau tak faham ilmu tauhid, nak jadi ulama macam mana? Maka dikatakan ulama ini, itu ilmu tauhid tidak dibahaskan. Itu kerana ilmu yang paling asal, awal-awal lagi, awaluddi ma'rifatullah. Dan kemudian dikatakan bahawa setiap ulama tasawuf itu ahli fiqh, dan tidak semestinya ulama fiqh itu ahli tasawuf. Maka tak kiralah yang dimaksudkan ulama macam mana, yakni ulama yang memahami tauhid, fiqh, tasawuf, yang beramal dengan ketiga-tiga ilmu. Ulama yang beramal dengan ilmu, ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah? Sayyidina Ali menceritakan, dia kata ada satu orang daripada Bani Israel. Beliau ini seorang ulama Bani Israel ini, dia telah menghimpunkan kitab sebanyak 80 peti kitab. Besar peti, satu peti tak tahulah. Bukan kata himpun jadi perpustakaan saja, hiasan tak. Dia telah membaca kitab sampai 80 peti kitab. Lalu dikatakan bahawa ilmu ulama itu tidak memberi manfaat. Lalu dikatakan kepadanya, didatangkan suara kepadanya, seandainya kamu mempunyai kitab 2 kali ganda, 160 peti kitab pula, ilmu tetap tidak memberi manfaat kecuali 3. Nak menjadikan orang itu, ilmu itu memberi manfaat, antaranya 3 cara. Yang pertama apabila ilmu itu diamalkannya. Maka hendaklah seseorang itu mengamalkan akan ilmunya. Bagaimana nak beramal dengan ilmu? Banyak ilmu-ilmu ini, sehingga kata ulama, aku ini tidak takut bila Allah bertanya apa yang kamu tahu, apa yang kamu tidak tahu. Tapi yang paling aku takut, apa yang adakah kamu beramal dengan apa yang kamu tahu. Soalan yang bertanya apakah yang kamu amal dengan apa yang kamu tahu, itu lebih bahaya daripada pertanyaan apakah yang kamu tidak tahu tentang ilmu.
Lalu dikatakan yang pertama, apabila ilmu itu diamalkan. Apabila ilmu itu diamalkan, maka jadilah ilmu itu selamat. Yang pertama, bagaimana nak beramal dengan ilmu? Banyak ilmu-ilmu yang kita nak amal, kadang-kadang kita tak mampu beramal. Maka saya rasa tertarik dengan satu hadis. Ada dalam kitab Qaid Tasawuf, Syekh Abdul Qadir Isa mendatangkan hadis ini. Datang satu orang sahabat Nabi SAW, lalu dia menyatakan, ya Rasulullah, syariat Islam itu begitu banyak, tak mampu nak amalkannya. Bagilah saya satu amalan untuk saya boleh beramal, beramal dengan syariat Islam. Maknanya, bagilah satu amalan, dengan amalan ini mudah saya nak beramal dengan syariat Islam. Apakah amalannya itu? Nabi SAW menjawab, waliyakun lisanaka rutban bizikrillah. Hendaklah kamu jadikan lidah kamu ini basah berzikir kepada Allah. Maka untuk nak beramal dengan ilmu, katanya para ulama, antara beramal dengan ilmu itu adalah taubah. Memperbanyakkan taubat. Yang pertama, memperbanyakkan berzikir kepada Allah. Yang kedua, yang ketiga, menjaga segala kewajipan dan meninggalkan larangan. Dan yang keempat, bergaul dengan orang dengan akhlak yang baik. Maka ulama, kata Sayyidina Ali, ulama itu tidak manfaat ilmunya kecuali tiga. Yang pertama, beramal dengan ilmu. Beramal dengan ilmu. Dan yang kedua, tidak bersahabat dengan syaitan. Tidak bersahabat dengan syaitan. Apa maksud tidak bersahabat dengan syaitan? Tidak mengikut perilaku syaitan. Apa perilaku syaitan? Yakni suka bermusuh-musuhan. Maka orang alim yang suka membawa pemusuhan itu, maka ilmunya tidak memberi manfaat. Orang-orang alim yang suka merendah-rendahkan orang lain, itu ilmunya tidak memberi manfaat. Orang-orang alim yang suka membangga diri dengan ilmunya, maka itu tidak memberi manfaat. Kerana itu bukan amalan orang-orang yang beriman kepada Allah, itu adalah amalan daripada syaitan. Maka kata Sayyidina Ali, ini bukan kata saya, kata Sayyidina Ali, yang kedua, jangan mengikuti jejak langkah syaitan. Mana-mana ulama yang mengikuti jejak langkah syaitan, maka ilmunya tidak memberi manfaat. Dan yang ketiga, tidak tamak dengan dunia. Apabila tamak kepada dunia saja, maka binasa. Maka binasa dah ia. Lalu dikatakan di sini, yakni hanya senya yang takut akan Allah Ta'ala daripada segala hambanya, yang ulama, iaitu ulama. Dan yang tiada takut akan Allah Ta'ala seorang jua pun, melainkan segala arif billah. Orang yang takut kepada Allah adalah orang yang kenal dengan Allah. Arif billah, tiada dituntut mereka itu, yakni tiada dicari. Orang arif billah ini tiada dicari mereka itu di dalamnya, melainkan berbuat ibadah kepada Allah. Maka yang dicarinya ibadah kepada Allah, dia tidak mencari selain padanya. Maka yang pertama, tidak mencari dunia. Yang kedua, tidak mencari kemasyhuran. Dunia ni maksudnya harta kekayaan. Tidak mencari pangkat, dan dia tidak mencari kebanggaan. Katanya Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, sesiapa yang belajar ilmu itu untuk berbangga-bangga kepada ulama, supaya orang menggelarkan dia ulama, dia niat dah, nanti aku balik belajar, nanti orang akan kata aku ulama, maka dia belajar ilmu ini tidak memberi manfaat. Dan siapa yang belajar ilmu untuk wujuhun nas alaihi, supaya manusia memandang kepada dia, oh nanti orang akan pandang aku, orang akan muliakan aku, maknanya, maka niat macam itu belajar ilmu tidak memberi manfaat. Dan sesiapa yang belajar ilmu untuk mendapat kedudukan, pangkat, aku kena belajar tinggi-tinggi, bila aku belajar tinggi-tinggi baru aku boleh pegang jawatan ni, pangkat ni. Ini kata Imam Ghazali, bukan kata saya. Rujuk di dalam kitab Bidayatul Hidayah, sarah dia Mawaqi' Ubudiyah. Maka mengatakan, orang yang belajar ilmu macam ini, niat mendapat pangkat, mendapat kedudukan dia, ini juga ilmu yang tidak memberi manfaat dia. Dan siapa yang belajar ilmu untuk berdebat dengan orang yang lebih bodoh daripada dia, orang yang lebih tu, aku belajar ilmu nanti orang tak berani berdebat dengan aku. Aku belajar ilmu, kalau orang satu dia, maka aku akan bahas dengan dia. Orang terkadang kata aku akan pakoh dia. Maknanya berdebat dengan dia. Maka orang yang belajar ilmu ini tidak memberi manfaat macam ini.
ilmu ini tidak memberi manfaat. Maka dikatakan bahawa orang yang memberi manfaat ilmu itu adalah orang yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tujallisu inda kulli alimin illa allazi yad'ukum minal khamsi ila khamsin. Janganlah, tidaklah seseorang itu duduk di dalam majlis orang alim kecuali orang alim itu membawa 5 kepada 5. Apa dia membawa 5 kepada 5? Minasyakki ilal yakin. Yang pertama, orang alim itu membawa kamu daripada syak kepada yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selama ini kita duduk dalam keadaan syak, ragu-ragu. Jangan kita belajar kau pening kepala. Semakin belajar makin pening kepala. Allah bab zikir pun jadi pening kepala. Tak ada zikir lepas mayang, tak ada. Baca doa lalu. Pening. Dah kita dah baca doa daripada dulu lagi. Bila hari kematian kita buat tahlil. Mana ada tahlil Nabi tak buat, pening pula masyarakat. Benda yakin dah jadi syak balik. Maka yang pertama kata Rasulullah, minal yakin, minasyaki ila yakin, daripada syak kepada yakin, wa minat takabbur ila tawadhu, daripada bersifat sombong kepada sifat tawadhu, merendah diri. Merendah diri. Maka orang yang semakin ada ilmu semakin rendah diri, semakin semakin merasa tidak ada ilmu. Maka diajar oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, di dalam kitab Minhajul Abidin, dikatakan oleh Al-Qasimi di dalam kitab Mau'izatul Mukminin, menyatakan bahawa hendaklah seseorang itu memandang orang lain lebih baik daripada dirinya. Orang lain lebih baik daripada dirinya. Maka yang kedua, wa minat takabburi ila tawadhu'i, wa minal adawati ila nasihati. Yang ketiga, daripada suka bermusuh-musuhan kepada berbaik-baik. Orang alim tugasnya begitu. Jangan suruh orang bermusuhan. Jangan orang duduk dalam majlis orang alim, kalau itu dia duduk dalam majlis, keluar jadi aku tak berahi orang ni, aku benci orang ni, aku benci golongan ni, aku benci puak ni, aku benci. Itu bukan orang alim. Ini kata siapa? Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Bahkan boleh rujuk di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dan kitab Arab. Sarah kepada Tanbihul Ghafilin pun ada menyatakan ini. Maka dikatakan bahawa yang ketiga, daripada minal adawati ila nasihati, daripada pemusuhan, orang-orang pemusuh kepada berbaik-baik. Ini baru ya. Wa mina syirki ila ikhlas, daripada melakukan ibadat dalam keadaan syirik kepada ikhlas dalam melakukan amal. Wa minal rabbati ila zuhdi, daripada gemar kepada dunia membawa kepada zuhud kepada dunia. Ini 5 yang disebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka fahamilah hadis Nabi ini. Dia kata kalau kamu duduk dengan orang alim membawa 5 perkara ini. Apa yang dia bawa? Daripada ragu kepada yakin, daripada sombong kepada tawadhu, daripada pemusuhan kepada berbaik-baik di antara satu sama lain, daripada ibadat tidak ikhlas, syirik kepada ikhlas, daripada gemar kepada dunia membawa kepada zuhud kepada dunia. Ini kata Nabi SAW. Dikatakan bahawa seseorang itu yang betul-betul mengenal Allah, maka disibukkan dia dengan melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan ketahui olehmu, wahai yang soleh, tengok pengarang kitab kita, wahai orang yang soleh, dia mendoakan kita semoga kita semua menjadi orang yang soleh. Sebab itu kitab-kitab dahulu, kalau Imam Ghazali, dia akan doa orang yang membaca kitab, orang yang mendengar kitab. Maka wahai orang yang soleh, yakni moga-moga kamu semua menjadi orang yang soleh. Bahwasanya takut itu tiada dapat melainkan dengan fikir. Kamu tidak akan rasa takut kepada Allah kecuali kamu akan melalui fikir. Dan tiada dapat hasil melainkan dengan makrifat kepada Allah, benar-benar mengenal Allah. Fikir mendatangkan takut. Fikir macam mana nak mendatangkan takut? Ada ulama kata ada 4 ataupun 5. Yang pertama, fikir tentang apa? Fikir tentang mengenai dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dosa-dosa yang telah kita lakukan. Maka dia suruh renung dosa-dosa kita. Maka bila kita renung dosa kita, Allah banyaknya dosa-dosa.
Banyak dosa-dosa. Ini nak bagi saya mengambil daripada ulama Indonesia. Ada satu ulama dia kata apa? Dia kata kalau orang itu ada satu dosa, dosa ni ibarat kata tak ada harapan nak dapat ampun. Ingat ada dosa yang taubat pun Allah tak terima. Bukan Allah tak terima tu sebab taubat. Kan Allah Ta'ala Maha Pengampun. Ya, Allah Ta'ala terima belaka kalau orang ikhlas. Dan kata tak terima, yang tak terima sebenarnya bukan kerana sifat Allah tidak menerima taubat. Allah tidak terima taubat sebab dosa mu berkait dengan orang. Kalau tidak berkait dengan orang, Allah terima taubat. Tapi oleh berkait dengan orang, tak terima taubat. Dan kita nak minta ampun pun rasa gelak rambut dah. Tak boleh nak minta ampun dah. Tunggu masa mati je kena azab. Seperti apa? Maknanya tak boleh nak minta ampun. Kenapa tak boleh nak minta ampun? Boleh jadi kalau nak minta ampun itu terlalu sukar, payah, bagaikan mustahil nak cari orang nak minta ampun. Sebab apa? Sebab tak tahu orang pergi ke mana, ataupun orang terlalu ramai terlibat dalam dosa itu. Dosa itu seperti apa? Dosa fitnah. Kita fitnah orang, contoh aja waliyazubillah. Kita fitnah orang. Orang dah percaya. Zaman ni bukan percaya 10-20 orang. Dia masuk dalam Facebook, seluruh Malaysia tahu. Seluruh Malaysia tahu. Maknanya itu pun hak dua negara, seluruh dunia tahu. Dan nak minta maaf mana? Selang 2 tahun, 6 bulan, 10 tahun. Oh, fitnah. Orang tu tak bersalah pun. Salah kita kata. Orang ni. Saya bertaubat dah. Ini kata ulama, taubat dia tak diterima. Bukan sifat Allah tak terima taubat. Allah tu tawab. Tawab ni sangat terima taubat. Tapi tidak terima tu sebab ada kait dengan makhluk. Maknanya ataupun dia tak agama sangat, tetapi boleh jadi orang yang kita buat salah pergi mati je. Minta maaf macam mana? Dia dah mati dah. Ataupun dia masih ada, tapi kalau kita kabur, kau mudarat lebih besar lagi. Contoh ni contoh saja. Contoh saja contoh saja. Seorang tu berzina dengan isteri orang, contoh saja. Kabur ke suaminya, nak mati kabur. Contohnya. Jadi nak macam mana? Tak ada harapan. Maka ada satu amalan, insya-Allah, moga-moga Allah Taala ampunkan. Bukan kata orang saja, kita pun mungkin ada, mana tahu kita salah cakap tu. Ada satu amalan. Amalan ni berat sikit tu. Bab sabar dengan dosa ni yang berat ni. Apa amalan dia? Amalan dia adalah membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 100,000. Sebanyak 100,000, tulislah 1,000. Esok 1,000 lagi, lusa 500, 400,000 setengah. Tulis sampai kira-kira cukup 100,000. Selepas cukup 100,000, kita berkata, ya Allah, ya Tuanku, aku menebus diriku daripada segala dosa. Aku menebus diriku daripada segala dosa. Segala dosa dengan barakah suratul Al-Ikhlas, maka terimalah akan dia. Mohon pada Allah. Mohon pada Allah Ta'ala. Maka kata dalam hadis ini dihuraikan oleh ulama, dekat negeri akhirat Allah Ta'ala kata, orang ini pendosa, siapa-siapa yang ada dosa dengan dia, aku yang membelanya, Allah yang menebusnya. Maka kata kiai itu, amalan yang dia buat tidak hilang. Amalannya buat tidak hilang. Kenapa? Kerana dosa yang melibatkan pada orang lain, tak kira ramai macam mana pun, Allah kata, aku yang akan menjadi pembela dia. Tebusannya balik pada aku. Ibarat kata orang ni ada hutang, tak mampu nak bayar, maka kita pun kata, tak apalah, mana-mana yang ada hutang, mari jumpa saya, biar saya bayar. Begitu gambarannya. Maka katanya Allah akan minta orang itu maafkan dia, atau Allah ganti beri pahala kepada dia supaya dia selamat. Moga-moga amalan ini memberi keselamatan kepada kita, dan rasanya wajib kalau kita buat. Mana tak kira lah, maknanya kita kena buat, manalah tahu ada kesalahan dengan orang lain. Baik, kita tengok di sini. Lalu dikatakan bahawa tidaklah seorang itu nak mendatangkan rasa takut kecuali tafakur fikir. Yang pertama fikir tentang dosa-dosa dia. Yang kedua fikir tentang amal ibadat yang dia lalai dahulu. Dulu aku zaman muda dulu, ni pun muda lagi. Maknanya zaman muda dahulu, zaman remaja dulu, puasa tak sekarang. Andai kata contoh saja, dulu Allah masa remaja dulu tak puasa.
Dulu orang lain puasa tak puasa, lepas tu mak tanya puasa. Jumpa saya minum air mula-mula ada. Maka fikir tentang dosa-dosa, fikir tentang kewajipan-kewajipan, tinggal sembahyang, tinggal puasa, dan tinggal lagi perkara-perkara yang wajib dan seumpamanya. Maka yang kedua, fikir tentang kewajipan kita. Yang ketiga fikir tentang akhir kehidupan kita. Kerana kehidupan kita akhir ni kita tak tahu, hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Nabi SAW bersabda, inna ahadakum ya'malu bi'amali ahli nar hatta yakuna bainahu wa bainahu ila zira' fa yasbiqu alaihi kita fa ya'malu bi'amali ahli jannah fa yadkhuluha. Orang yang beramal dengan amalan ahli neraka sehingga hampir dia dengan neraka hanya satu hasta saja, namun telah dicatatkan di Lauh Mahfuz di akhir-akhir kehidupan dia yang dikatakan ahli neraka di akhir kehidupan beramal dengan amalan ahli syurga, masuk di dalam syurga. Alhamdulillah. Tapi yang kita takutnya apa? Inna ahadakum ya'malu bi amali ahli jannah hatta yakuna bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi kita fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Maka akan ada sesungguhnya ada seorang yang mana mereka itu beramal dengan amalan ahli syurga sehingga antara dia dengan syurga hanya sehasta saja, namun di akhir-akhir kematian dia beramal dengan amalan ahli neraka, masuk dalam neraka. Wal iyazubillah. Jadi kena fikir katanya. Apa kata ulama? Kata ulama, sesiapa yang tidak memikirkan tentang akhir kematian dia, sama ada dia mendapat husnul khatimah ataupun su'ul khatimah, kalau dia tidak fikir mengenai ini, su'ul khatimah lebih hampir bagi dirinya. Wal iyazubillah. Bagaimana nak selamat daripada su'ul khatimah? Kata ulama, nak selamat daripada su'ul khatimah dengan memperbanyakkan la ilaha illallah. Berdasarkan hadis Nabi SAW, la ilaha illallah hisni wa man dakhala fi hisni amina min azabi. La ilaha illallah itu benteng aku, kubu aku. Sesiapa yang masuk dalam kubu aku, masuk dalam benteng aku, amina min azabi, maka aman daripada azab aku. Maka dengan perbanyakkan la ilaha illallah, katanya Imam Ghazali dalam kitab Mukasyyafatul Qulub, ketika mana orang nak wafat sakaratul maut, orang dahaga, yang tidak dahaga orang yang banyak membaca la ilaha illallah. Sekurang-kurang orang yang membaca la ilaha illallah itu ketika mana Nabi nak naik ke langit, melepasi langit yang ketujuh dalam peristiwa Isra' Mi'raj ini, kata malaikat Jibril, aku tak boleh melepasi. Kalau aku melepasi, hancur aku. Hancur melepas, tak boleh melepas. Kenapa? Kerana ada hijab. Maka antara Allah dengan hambanya, hijab itu, kalaulah satu lapisan hijab itu, bunyi dia itu kalau dibuka, kata Imam Ghazali, kalau dibuka hijab, maka bunyinya macam air yang bergelegak, yang menggerunkan, akan hancur apa yang ada di bumi ini. Tetapi Allah Ta'ala hijabkan dia. Itu baru satu hijab, bunyi macam tu dah hancur dah. Ada berapa hijab? 70,000 hijab. Maka 70,000 hijab khas untuk umat Muhammad saja, dengan melalui dizikirkan 70,000 la ilaha illallah. Ini amalan yang kedua. Sesiapa yang nak menebus dirinya daripada azab api neraka ataupun nak membeli syurga, masuk membeli syurga ni, masuk mendapat rahmat Allah, ialah sekurang-kurangnya berzikir untuk diri sendiri 70,000 la ilaha illallah. Maka yang ketiga memikirkan tentang apa? Memikirkan tentang, yakni tentang kematian, akhir kematian. Dan yang keempat memikirkan tentang azab. Inilah tafakur, moga-moga mendatangkan rasa takut kepada Allah. Apabila rasa takut itu datang, akan terbuka pintu makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in ma'dinu wa ma'dinu taqwa qulubul arifin, yakni bagi tiap-tiap sesuatu itu tempat, ada tempat, dan tempat takut itu hati orang yang arif billah. Setiap satu ada tempat. Allah Ta'ala letakkan takut ni, dia letak kat mana? Allah Ta'ala letakkan takut itu di hati orang-orang yang mengenal Allah. Di hati orang-orang yang mengenal Allah. Jadi akan dicampakkan rasa takwa kepada Allah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengenal Allah, orang arif billah, orang yang belajar ilmu Allah Ta'ala. Dan ketahui olehmu bahawasanya anugerah itu tiada hasil melainkan dengan takwa. Nak dapat satu-satu anugerah, tak dapat kecuali dengan takwa. Bila takwa saja, Allah beri berbagai-bagai anugerah.
Siapa yang ada masalah, jawapannya Allah takwa. Besar macam mana masalah pun takwa. Kalaupun duduk bumi Malaysia ini takwa, tak ada langsung kopi-kopi. Mana gitu. Tak ada pun bertakwa kepada Allah Taala. Maknanya kenapa? Kerana Allah Taala dah sebut kan. Maknanya wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Taala beri jalan keluar. Apa maksud jalan keluar? Segala masalah itu akan diselesaikan oleh Allah Taala apabila seorang itu bertakwa kepada Allah Taala. Wa yazukhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Taala beri rezeki tanpa disangka-sangka. Siapa yang Allah Taala beri rezeki tanpa disangka-sangka? Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila penduduk dunia, penduduk bumi itu bertakwa kepada Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Seandainya penduduk bumi itu beriman dan bertakwa kepada Allah, nescaya Allah Taala akan turunkan keberkatan di langit dan juga di bumi. Di langit Allah Taala turun hujan, di bumi menumbuhkan tanaman-tanaman rizqan lakum, yang menjadi rezeki kepada kita semua. Jadi jangan bimbang tentang rezeki jangan bimbang. Ada orang takut macam mana nanti rezeki semakin kurang ni, macam mana maknanya ekonomi semakin jatuh. Ekonomi jatuh tak bimbang mana? Iman jatuh tu bimbang. Iman jatuh lagi bahaya daripada ekonomi jatuh. Ekonomi jatuh tak ada piti susah datang ke dunia ni. Iman kita jatuh, lalai kepada Allah, berhajat kepada selain daripada Allah Taala, takut kepada lain pada Allah lebih daripada takut pada Allah. Ini semua bahaya, membahayakan iman kita. Maka dikatakan bahawa setiap benda itu, setiap sesuatu itu ada tempatnya. Maka tempat takwa Allah Ta'ala letak dalam hati-hati orang yang mengenal Allah, orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Dan ketahui olehmu bahawasanya anugerah itu tiada hasil melainkan dengan takwa, dan tiada lepas seorang jua pun melainkan dengan ilmu, kecuali dengan ilmu. Ilmulah yang mendatangkan takwa. Pastikan kita belajar ilmu membawa kepada sifat takwa kepada Allah, membawa kita meninggalkan perkara maksiat, dan juga membangkitkan kita akan amal kepada Allah. Kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin, yang telah disarahkan kitabnya adalah kitab Imam kita sarah tak ingat belum. Dalam kitab Minhajul Abidin menyatakan bahawa ilmu yang bermanfaat itu, yang pertama ilmu yang memperbaiki akhlak kamu, yang kedua memperbaiki ibadah kamu, yang ketiga menjadikan hati kamu ingat kepada Allah, yang keempat menggemarkan kamu kepada akhirat, yang kelima membawa kamu benci kepada maksiat. Maka pastikan kamu belajar ilmu, pastikan kita belajar ilmu ini mendatangkan 5 perkara tadi, barulah ilmu tadi memberi manfaat. Maka dikatakan bahawa ilmu tadi tiada lepas seorang jua pun melainkan dengan ilmu, dan fahamkan olehmu. Maka jika dikata orang ilmu itu terlebih baik, orang alim yang terlebih baik daripada ibadah. Jika dikata orang ilmu itu terlebih baik daripada ibadat, ilmu lebih baik daripada ibadat, mana dulu? Nak ibadat dulu ke nak ilmu dulu? Katanya Imam Al-Ghazali mengatakan ilmu itu imam, amal itu makmum. Mana duduk depan? Makmum depan ke imam? Maka imam duduk depan. Maka imam itu adalah ilmu, makmum itu adalah amal. Sebaiknya kita kena ada ilmu nak beramal. Nak beramal kena ada ilmu. Maka dikatakan bahawa seseorang tadi tetapi ilmu itu tiada memberi faedah melainkan dengan ibadat. Tidak memberi faedah kecuali dengan ibadat, dan tiada lepas bagi seorang jua pun melainkan dengan menghasilkan ibadat. Ilmu tadi mendatangkan ibadah kepada Allah. Jangan kita belajar ilmu kita tidak melakukan ibadah kepada Allah. Dan ibadah yang besar itu adalah hati yang sentiasa takut kepada Allah. Kerana bahawasanya ilmu dan ibadat itu fardu atas tiap-tiap orang yang berakal akil baligh. Wajib ilmu dan ibadat tadi bagi orang yang berakil baligh tadi, wajib belajar. Nabi SAW bersabda, talabu ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim, lelaki dan juga perempuan. Talabu ilmi didatangkan dengan alif lam. Alif lam itu isim makrifah. Orang yang belajar bahasa Arab
Makrifat itu sesuatu yang sudah dikhususkan. Ilmu itu ilmu apa? Ilmu itulah ilmu agama, bukan ilmu dunia. Tak termasuk dengan ilmu-ilmu dunia ni. Kalau buat ilmu ini ilmu agama. Apa ilmu agama? Maka ilmu itu ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain itu ilmu apa? Ilmu tauhid, fiqh, tasawuf. Ilmu tauhid, fiqh, tasawuf tu ambil daripada hadis yang mana? Hadis riwayat Sayyidina Umar Al-Khattab dalam hadis 40, hadis Matan Al-Ba'in, hadis yang kedua, ketika mana malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, beritahu tentang iman. Lalu Rasulullah menjawab, "Al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadrihi wa qadri khairihi wa syarrihi." Maka dia tanya tentang iman. Nabi jawab tentang rukun iman yang 6 tadi. Lagi dia tanya, "Akhbirni anil Islam." Beritahu tentang Islam. Lalu Nabi jawab, "Al-Islam an tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakat wa tasuma Ramadan wa tahijjal baiti man istata'a ilaihi sabila." Nabi jawab rukun Islam yang 5 tadi. Kemudian ditanya lagi tentang ihsan, "Akhbirni anil ihsan." Lalu Rasulullah menjawab, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Itu ihsan, yakni musyahadah muraqabah. Maka iman itu ilmu tauhid, Islam itu ilmu fiqh, ihsan itu ilmu tasawuf. Berdasarkan hadis ini, Nabi ulama mengatakan rukun agama itu ada 3: iman, Islam, ihsan. Kenapa dikatakan rukun agama? Kerana Nabi mengatakan itu Jibril yang bertanya pada Rasulullah. Lalulah kata Rasulullah, "Innahu Jibril yu'allimakum dinakum." Jibril datang mengajar agama kamu. Maka ilmu yang wajib kita belajar tauhid, fiqh, tasawuf. Tauhid, fiqh, tasawuf ni jangan tinggal. Lepas pada tak apalah nak belajar tafsir pun. Nak belajar tafsir, nak baca hadis-hadis, nak baca tu, tetapi 3 ilmu ini jangan tinggal. Jangan tinggal. Satu orang datang rumah, dia pun tanya, "Saya alhamdulillah ikut kuliah ni. Maka saya tanya, "Kuliah tauhid siapa? Kamu ikut siapa kuliah tauhid?" Tak ada. Tak boleh. Kamu banyak dah kuliah bagus, tapi kena ada siapa yang mengajar tauhid, siapa yang mengajar fiqh, siapa yang mengajar tasawuf. Maknanya supaya kita dapat mempelajari 3 ilmu tadi. Baik, maka wajib atas muslimin dan juga muslimat, lelaki perempuan, ketahui olehmu wahai orang saleh, barang siapa meninggalkan suatu daripada fardu, meninggalkan suatu fardu daripada segala yang difardukan oleh Allah Ta'ala, maka iaitu terlebih hampir kepada kufur. Hampir macam mana? Daripada mata putih kepada mata hitam. Mata putih hitam kan hampir? Maka begitulah hampir jatuh kufur. Apa kata ulama? Kata ulama, berkatanya Syekh Abu Lais As-Samarqandi menyatakan bahawa apabila sahaja orang alim itu dia ini, maknanya dia menjaga halal dan haram, maka selamatlah orang-orang awam. Tetapi apabila orang alim itu dia ini maknanya melakukan perkara syubhat, apabila orang alim melakukan perkara syubhat, maka orang awam akan melakukan perkara haram. Apabila orang alim melakukan perkara haram, maka jatuhlah orang awam itu kepada kafir. Ini siapa kata ni? Ini bukan saya kata. Sepanjang kuliah ni tak ada perkataan saya. Ini perkataan daripada ulama-ulama saja. Kata Syekh Abu Lais As-Samarqandi, dia mengatakan, kata beliau ini bukan kata saya, dia mengatakan apabila orang alim itu menjaga halal dan haram, maka selamatlah orang awam. Dulu nak cari orang murtad payah. Nak cari orang murtad, dulu ada satu orang budak perempuan namanya Natrah. Siapa ingatlah. Natrah itu diambil oleh keluarga bukan Islam. Satu Malaysia marah, takut jatuh murtad. Duduk dengan orang tidak beriman. Maknanya kenapa? Kerana jaga. Maka tak ada bunyi-bunyi murtad, tak ada. Apabila orang alim dia jaga betul halal haram, maka selamat orang awam. Tetapi apabila orang alim itu melakukan syubhat, maka orang awam akan mengambil haram. Dia mengambil syubhat. Syubhat ni boleh jadi halal. Tak pasti lagi haram tadi. Halal pun boleh jadi. Dia sudah hilang warak dah. Tapi orang awam akan jatuh kepada haram. Bila ulama, orang alim buat perkara haram, orang awam jadi kafir.
Maka kata Abu Laith As-Samarqandi dalam menghuraikan kenyataan ini, apa yang jadi kafir sebab apa? Kerana bila melihat orang alim itu buat benda haram, maka orang awam kata halal. Maka orang awam kata oh halal. Bila orang awam kata halal, tanpa orang awam sedar dia menghalalkan benda yang haram, maka ulama tauhid mengatakan sesiapa yang menghalalkan benda yang haram maka jatuh kafirlah ia. Wal iyazubillah. Ini contoh-contoh, jangan marah ni, angkat tangan dah jangan marah. Apa dia contoh? Contoh bila orang alim ambil riba, orang awam kata halal. Orang awam kata pun halal. Itu orang alim pun ambil riba. Oh boleh, tak ada masalah. Kadang-kadang dia kata apa? Dia kata apa? Sikit-sikit tak apa halal, banyak haram. Bertuah sungguh. Maknanya apa yang berlaku? Akhirnya orang awam halal. Oh halal. Akhirnya bila kata halal, jatuh dia dalam keadaan kufur kepada Allah. Wal iyazubillah. Moga-moga Allah Taala selamatkan kita. Moga-moga Allah Taala jadikan kita orang yang soleh. Moga-moga Allah Taala ampunkan kita. Saya menyeru kepada para jemaah mengamalkan yang saya bagi tahu tadi, surah Al-Ikhlas tadi. Demi Allah kami sayang kepada para jemaah yang kita fikir nak selamat dia, bukan nak selamat seorang, nak pakat selamat belaka. Maka amallah yang tersebut. Satu lagi, la ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Moga-moga Allah Taala ampunkan kita. Moga-moga Allah Taala jadikan kita orang yang soleh. Kita doakan agar masjid ini makmur. Semua jemaah yang datang ke masjid ini mendapat kebaikan. Kita doa semua ustaz-ustaz yang mengajar di sini semua mendapat kebaikan, dijadikan para ustaz yang ikhlas dalam mengamalkan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.